ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk membincangkan tajuk yang hangat pada hari ini, iaitu gejala merokok yang semakin meningkat dalam kalangan pelajar. Bagi memberkati perjumpaan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Izinkan saya dan ahli kumpulan saya untuk memperkenalkan diri dimulai dengan saya. Nama saya Siti Nurika Natasha binti Muhammad Zukri. Nama saya Muhammad Amirul Amin bin Azmi. Nama saya Nur Syakilah binti Muhammad Zahid. Nama saya Zahid Sofia binti Ahmad Isham. Nama saya Nur Anis Hanani binti Osman. Nama saya Muhammad Syafiq Akil bin Syari. Nama saya Muhammad Adi Danian bin Abdul Ghani, dipanggil Adi. Nama saya Muhammad Hafiz bin Yusuf. Bersama kita pada pagi ini adalah Puan Nur Ida Ayu binti Cik Jantan dan Puan Azlina binti Omar yang merupakan guru bimbingan kaunseling SMK Tanjung Lumpur. Apa khabar cikgu berdua? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Siti Nurika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah jemput kami untuk sesi interview ringkas pagi. Waalaikumsalam. Kita orang sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah cikgu, terima kasih. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Soalan yang pertama. Dipersilakan. Okey, untuk Puan Azlina, boleh dengar suara saya? Okey, untuk soalan pertama, bagi Puan Azlina, apa pendapat Puan tentang gejala merokok bagi kalangan pelajar? Okey, kalau mengenai rokok lah, saya untuk setakat ni dalam keadaan pelajar untuk yang terkini bagi saya dah kurang lah. Kalau rokok sekarang ni yang meningkat adalah vape ataupun pot lah, yang sekarang ni yang terkini. Dengar? Tak bising. Okey. Okey, jadi kalau kira persen terhadap 100, rokok ni 70% dan vape tu lebih kurang dalam 80%. Sebab kesalahan disiplin, kalau ambil daripada di Tanjung Lumpur, kebanyakannya sekarang ni masalah banyak daripada vape dan pot lah. Rokok tu tinggi dah sekarang. Mungkin sebab masalah naik harga kot, susah nak dapat. Lepas tu dia punya bau dia tu kan. Nak kalau macam vape dengan rokok kita beza. Itulah yang saya dapat untuk setakat ini lah. Okey. Terima kasih Puan Azlina. Terima kasih Puan. Untuk soalan kedua, saya ingin tanya kepada Puan Daya. Adakah Puan setuju bahawa pengaruh rakan sebaya itu merupakan antara salah satu faktor utama gejala merokok dalam kalangan pelajar? Terima kasih Muhammad Amir Amin. Sebenarnya bagi saya sebagai cikgu lah, Puan ni seskema je. Okey, pengaruh rakan sebaya ni memang main peranan. Sebabnya kita pun selalu dengan pepatah kan, kalau nak sahabat tu cerminan diri. Kalau kita nak jadi wangi, kita berkawan dengan orang jual perfume. Kalau kita dekat dengan orang jual besi, kita pun jadi terpaik sama bau besi ni tu. Kita tengok pada situasi di SMK Tanjung Lumpur, dia macam satu geng. Jelas. Dia macam satu geng. Pagi-pagi sebelum masuk pagar sekolah, mungkin Nurika pun dah biasa pagar sekolah sini,
dekat taman tepi sebelum masuk sekolah ni dia orang akan berkumpul dulu kat situ satu geng. Maksud dari sini pun daripada pagar sekolah ni cikgu dah boleh nampak sebenarnya apa dia orang buat tu, tapi sebab di luar kawasan sekolah, bukan dalam kawalan kita lah. Jadi bila nampak geng ni, dengan asapnya, vape-nya, rokoknya, macam tu. Kalau kita tengok pula di kelompok pelajar yang kelas depan, di kelompok dia lah, itu tak ada isu rokok ataupun vape. Jadi pengaruh rakan sebaya main peranan yang besar dalam penglibatan pelajar dengan vape dan rokok ni. Itulah bagi saya. Terima kasih. Jawab soalan tak? Menjawab. Terima kasih cikgu. Okey, untuk soalan seterusnya, saya nak tanya kepada Cikgu Hazlina. Tapi kalau Cikgu Daya nak kongsi pun boleh juga. Okey, soalan dia, apakah faktor-faktor lain gejala merokok dalam kalangan pelajar sekolah selain pengaruh rakan sebaya? Saya jawab dulu ke? Ya cikgu boleh. Tukar tempat sebab tadi dah macam bising sikit. Okey, pada saya, faktor lain selain daripada rakan sebaya, parenting lah juga, keluarga-keluarga. Didikan, contohnya dia dah biasa dengan parent yang merokok kan. Jadi, kemungkinan tu adalah juga. Lepas tu, selain daripada tu, kemudahan untuk didapat tu. Maksudnya, tumbuhnya kedai-kedai vape, rokok ni mudah didapat. Itulah yang saya tu kena hurai banyak lagi. Okey tak tu, dua tu? Okey je cikgu, boleh. Kami faham. Bagi kita cakap pula. Lapas tak boleh beli kan, tapi ada je sebenarnya, yang penting diorang dapat duit atas peniaga tu sendiri. Dan masyarakat lah, ni sama masyarakat juga lah kan, bersekitaran masyarakat, semua tu main peranan. Sebab kita perlukan sokongan secara holistik untuk membentuk kepribadian seseorang murid. Itulah bagi saya. Terima kasih Cikgu Azlina dan Cikgu Dayu atas perkongsian jawapan tu. Okey, kita ada satu orang lagi cikgu, itu Cikgu Malik. Hai cikgu, apa khabar? Baik. Saya ada, tadi saya masuk satu link, satu grup lain. Lain tak ada, saya seorang. Rupanya ada grup lain ni. Okey, tak apalah. Cikgu Malik nak merajuk dah tu. Yang tadi tugas saya orang dah selesai lah. Tak apa, saya cuba bantulah mana yang boleh. Boleh tanya soalan. Saya boleh jawab, saya jawab. Okey, kita teruskan perbincangan kita, okey? Okey, seterusnya saya ingin menanyakan soalan kepada Cikgu Idayu. Adakah cikgu setuju bahawa sakit jantung merupakan antara kesan utama dari gejala merokok? Terima kasih. Sebenarnya kita pun tengok data daripada KKM. Memang sakit jantung, paru-paru yang organ dalaman yang menyebabkan pernafasan, saluran pernafasan memang akan jadi rosak lah. Sebab bila kita pun tahu kandungan dalam rokok dan vape tu apa, benda-benda yang dalam kandungan tu pun yang akan mempengaruhi merosakkan organ dalam saluran pernafasan. Itulah. Setuju. Cikgu Malik nak tambah? Cikgu Malik ada sedikit pandangan? Untuk masalah jantung ni sebenarnya gaya hidup lah. Pada saya gaya hidup. Dan vape dan rokok tu salah satu jugalah faktor penyumbang. Dan rokok dan vape ni sebenarnya faktor yang menjadikan sakit jantung lagi cepat lah. Contohnya macam saya ni badan besar sikit. Kemungkinan ada risiko untuk kena sakit jantung. Tapi memandangkan saya ni tak hisap rokok dan vape, jadi untuk serangan sakit jantung tu dia mungkin lambat sikit lah nak kena berbanding dengan orang yang gemuk dalam masa yang sama dia hisap rokok, dia hisap vape, dia punya masa tu lebih pantas lah, lebih cepat lah, sebab dia punya macam Cikgu Hidayah bagi tahu tadi lah, dia punya organ dalaman dah makin cepat rosak dan sebagainya kan. Itu yang jadi penyumbang makin cepat lah serangan jantung tu di sebenarnya sakit jantung ni ramai juga yang
yang isap rokok tapi okey je. Ada yang kan ada yang macam tu. Sebenarnya atas tubuh badan kita, penerimaan badan kita. Kadang-kadang badan kita ada orang ataupun kata atas rezeki lah. Okay. Tapi sebenarnya rokok dan vape tu penyumbang lah kepada lagi mempercepatkan proses untuk kena sakit jantung. Okey, terima kasih pada jawapan Cikgu Malik dan Cikgu Hidayah. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Bagi pandangan cikgu lah, adakah dengan menyertai program sukarelawan di hospital ataupun pusat kebajikan, bagi cikgu adakah itu merupakan antara langkah yang penting dalam membendung gejala merokok ni? Ya, pada saya lah, itu salah satu usaha lah yang boleh kita buat. Tapi nak kata penting, yelah salah satu usaha. Tapi sebenarnya yang paling penting pada saya untuk menangani masalah vape ke rokok ke dan apa-apa salah berlaku disiplin ataupun masalah tingkah laku ni sebenarnya atas diri kita sendiri sebenarnya. Diri kita sendiri ya. Sebab apa manusia bertanggungjawab terhadap apa yang dia manusia yang memilih. Jadi cikgu ayat dia tak ingat dah. Manusia memberi makna apa yang dia buat. Pada setiap pilihan yang dibuat. Manusia memberi makna terhadap kehidupannya dan dia perlu bertanggungjawab terhadap makna yang diberi. Maknanya kita yang pilih kita nak macam mana dalam hidup ni. Kita nak berjaya ke kita tak nak berjaya ke, kita yang pilih. Kita nak isap rokok, kita yang pilih. Bukan orang lain paksa pun. Bukannya ada orang ambil rokok letak dekat mulut kita. Kita yang ambil rokok letak dekat mulut kita. Dan apa-apa masalah laku disiplin lah. Itu yang sebenarnya paling penting adalah diri kita. Kefahaman diri kita. Jati diri kita. Essential ataupun kita punya pegangan agama, apa kata agama, pandangan. Itu sebenarnya yang lebih penting sebenarnya. Yang lain-lain tu dia punya aksesori je lah. Ni kalau diri kita okey, tak perlu aktiviti lain apa pun. Tak perlu pun sebenarnya. Kata kita lah sebenarnya. Itu sebenarnya nilai tambah je lah untuk pergi sukarelawan tu. Nilai tambah untuk kita. Tapi kalau diri kita sendiri yang bermasalah, buatlah apa pun. Datanglah siapa-siapa pun beri motivasi ke, beri kesedaran, buat sesi kaunseling, hantar profesor mana datang sekalipun. Tapi kalau kita tak nak buat perubahan, kita sendiri yang problem, dia tetap akan jadi masalah. Okay? Lepas tu kita tengok ada orang sekali sesi kaunseling dah berjaya sebab dia nak berubah. Ada orang 3-4 kali jumpa sesi kaunseling, ramai cikgu pun cakap pergi sesi kaunseling pun tak berjaya pun macam tu je. Sebab dia tak nak buat perubahan. Tu kalau kata penting sebenarnya adalah diri kita. Nak memberi kefahaman, beri kesedaran, nak beri celik akal pada budak tu, pada diri kita diri seorang tu lah. Pada pandangan saja lah. Yang sukarelawan ke apa semua tu program-program lain tu hanya aksesori lah. Nilai tambah. Yeah. Okey, seperti yang kita tahulah kalau merokok ni memang orang kata masalah utama yang kita dapat adalah daripada segi kesihatan. So bagi pandangan cikgu, apakah kesan-kesan lain yang pelajar akan dapat daripada merokok ni? Ya, kau boleh. Tak apa, cikgu pun boleh. Okey, baik. So dia akan berkait lah. Dia rokok, dadah, vape ni lebih kurang macam orang isap dadah. Nak isap dadah, nak isap rokok, dia kena ada modal. Dia akan menyumbang lah kepada apabila budak-budak sekolah, dia tak ada pendapatan. Melain kawan yang ada pendapatan, okey lah. Macam orang isap rokok, isap apa ni, dadah, orang kaya-kaya, dia tak ada masalah. Dia ada duit. Jadi, kalau yang budak-budak sekolah ni, antara lain yang akan berlaku, masalah mencuri. Itulah salah yang lain, dia akan timbul lah. Sebab apa nak dapat duit, tak ada pendapatan, nak kena curi dapat duit. Untuk beli rokok, apabila dah berlaku ketagihan rokok, vape dan sebagainya, sampai tahap mencuri. Dan banyak lagi lah benda-benda. Apabila mencuri tu, dia start dulu menipu. Dia pandai menipu, salah laku yang lain lah. Dia akan menipu. Sebab apa nak selamat kan? Kena tangkap, orang tu kata dengan yang isap rokok. Tak, dia dah menipu dah. Satu.
Kemudian kan nak cari tak ada nak isap rokok, nak isap vape kena ada modal, nak kena beli. Tak ada duit, curi duit ayah pula. Itulah penyumbang-penyumbang masalah lain yang akan berlaku lah. So, bila bermula dengan vape rokok ataupun dadah sendiri. Okay, saya nak tambah sikit ni. Selain pada Cikgu Mari tadi, masalah jenayah, kecurian gitu kan. Kalau selain itu, biasanya penaga dadah ni dia punca pun daripada rokok dan vape juga sebenarnya. Macam sekarang ni pun kalau vape dah campur dengan benda-benda flavor tu kan, mushroom apa-apa macam tu. Jadi saya setuju lah, maksudnya selain daripada masalah kesihatan, jenayah dan ketagihan dadah ni pun adalah asal-usul daripada benda rokok dan vape ni lah. Okey, terima kasih cikgu atas pendapat cikgu-cikgu. Okey, seterusnya saya akan tanyakan soalan kepada Puan Azina. Okey, apakah langkah-langkah lain bagi menangani gejala merokok dalam kalangan pelajar sekolah? Langkah-langkah lain maksudnya selain daripada apa langkah-langkah maksudnya? Selain daripada apa? Langkah-langkah lain maksud? Langkah-langkah. Okey, kalau sekarang ni kalau di kesihatan memang dia untuk program macam mana berhenti merokok. Okey, itu salah satu cara untuk langkah-langkah kita merokok ni lah, mengatasi rokok. Langkah lain ialah buat kuasa disiplin lah. Kalau di sekolah, kuasa disiplin mula daripada spot check. Kita tengok dia punya bag, apa-apa yang dibawa tu lah. Barang-barang larangan, lighter. Okey, itu yang satu. Yang kedua, daripada ibu bapa kena kontrol banyak lah. Maknanya benda ni sebenarnya kena semua pihak yang kena main peranan lah. Kalau daripada sekolah, yang tu yang pertama tadi, yang kedua tadi daripada langkah ni dia berpunca daripada rumah juga lah. Maknanya mak ayah kena awasi anak-anak tu. Pergaulan dia orang, sebab kadang tu rokok ni pun berpunca daripada rakan sebaya macam Cikgu Ali cakap tadi. Jadi pergaulan dia pun kena kontrol juga lah daripada mak ayah tu. Okey, yang selain daripada tu, langkah-langkah lain, kedai macam dekat kedai tu, had umur tu kita kena tengok lah benda tu. Yang tu lah saya nampak. Yang tu ke langkah-langkah yang dimaksudkan? Ya, betul. Kalau ada cikgu lain nak tambah pun boleh. Tadi kita skip soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya saya nak tujukan kepada Cikgu Nur Hidayu. Apakah impak jangka panjang terhadap kesihatan fizikal dan mental untuk pelajar-pelajar yang merokok? Okey, terima kasih atas soalan. Sempat tak 3 minit ni? Sempat ke? 3 minit. Okey, laju-laju je lah. Kesan jangka panjang, sebab benda ni melibatkan dalam diri, saluran pernafasan dia, kita pun dah sedia maklum, dari segi kesihatan akan semakin merudum bila kerap, pengambilan yang kerap, rokok ke vape ke, dia sama je kan. So bila dah kerap merokok, kesihatan dia pun akan semakin tak elok. Dari segi kewangan pun sama, sebab tadi kata Cikgu Malik, dia makan modal. So bila dah banyak melabur apa semua, kalau macam vape nak kena selalu beli flavor kan. Flavor tu pun boleh tahan juga harganya. Kalau rokok pun sama, rokok pun mungkin ada setengah yang terjebak dengan rokok yang mahal. Lagi ada sedap isap yang mahal, dia dah tak nak yang murah. Itu pun makan modal. Kesihatan, merudum, kewangan, masalah kewangan. Yang ketiga, mungkin dari segi dia nak fokus dalam kelas lah. Sebab bila kat luar dia selalu isap rokok, orang kata bila dalam kelas tu dia jadi macam sangat. Dia jadi rasa tak nak fokus dalam kelas, dia asyik rasa tak tenang, dia rasa nak kena gisap juga, dia rasa tak nak kontrol diri dia. Itu pembelajaran pun akan merosot.
Yang keempat dari segi kawan lah. Kawan-kawan. Bila dia dah ada geng merokok, boleh jadi juga dia ada join geng lain juga. Biasalah sebab benda negatif ni dia akan bersama-sama dengan benda negatif yang lain. Itulah antara kesan jangka panjangnya lah empat tu. Ada satu Terima kasih. Boleh teruskan ke soalan seterusnya ke? Okey, nak link baru. Ada 1 minit, ada banyak soalan? Saya rasa boleh kot guna link baru. Okey, sebenarnya saya nak tuju kepada Cikgu Malik. Dah keluar. Ada majlis guru praktikal habis praktikal ni. Itu yang semua dalam kereta jadi sebab majlis Kena guna link baru sebab dah guna link baru sebab dia dah warning. Cikgu Azalina, bagaimanakah pengaruh media sosial terhadap peningkatan kecenderungan merokok di kalangan pelajar? Macam mana? Boleh ulang sikit? Bagaimanakah pengaruh media sosial terhadap peningkatan kecenderungan merokok di kalangan pelajar? Okey, pengaruh kalau menyebut pengaruh media sosial ni dia ada pro dan kontra. Okey, pro-nya maksudnya media sosial ni dia boleh buat kempen-kempen anti merokok. Maksudnya kita nak mencegah rokok tu lah kan, daripada pelajar-pelajar yang ambil yang pro-nya. Jadi daripada situ maklumat, info boleh dapat dalam media sosial ni. Pengaruh yang ni lah yang bagusnya daripada media sosial ni. Dan daripada media sosial juga bahaya-bahaya rokok. Ialah info tentang pencegahan rokok tu dah boleh kita tahu daripada situ. Dan yang negatifnya ialah daripada media sosial juga yang memviralkan benda-benda ni. Maksudnya vape yang mana best, yang mana tak best, yang mana murah, yang mana mahal pun kat situ juga. Jadi kalau kita sebut pengaruh media sosial ni memang banyaklah untuk pelajar sebab pelajar sekarang ni memang dekat dengan media sosial. Pulak-pulak ni lepas PKP, lepas yang kita ni lah banyak memang handphone berkata semua orang ada. Dan semua orang boleh akses untuk media sosial. Yang macam-macam yang ada TikTok lah apanya. Jadi dia orang daripada media sosial ni pun itu yang saya cakap tadi. Kalau yang baiknya ialah kita boleh kempen, melaksanakan apa-apa info-info kesihatan, macam mana nak jauhkan benda tu pun daripada media sosial. Dan daripada media sosial jugalah yang menjadikan benda vape dan rokok tu viral. Sebab tu sekarang rokok dah kurang. Sebab dia orang dapat maklumat vape tu lagi bagus. Maknanya lagi mudah untuk dia orang bawa, dia orang dapat. Macam rokok ni dia orang tak berapa nak guna kalau di kalangan pelajar. Sebab itulah dia faktor baru nak guna rokok tu kan kena ada lighter, kena ada api. Jadi benda-benda tu dia dapat kemudahan dan info tentang benda-benda tu pun daripada media sosial lah. Itu yang saya kata memang sangat mempengaruhi pelajar sekarang media sosial. Okey. Lemak lain slow. Okey, ke soalan seterusnya. Ini soalan terakhir yang cikgu. Apa pesanan dan harapan kedua-dua cikgu dengan terhadap masalah merokok ni? Okey, baik. Harapan saya lah
Okey, kita perlukan sokongan semua, bukan sekadar sekolah sahaja, bukan sekadar tugas guru sahaja dalam mencegah pelibatan vape dan rokok dalam kalangan remaja. Kita perlukan sokongan daripada masyarakat, penjual-penjual, parent terutamanya, dan kesedaran dalam kalangan murid tu sendiri. Dia tahu benda tu bahaya sebab macam kita dah tahu dah depan kita tu ada jalan yang tak elok. Kenapa kita perlu pilih jalan yang tak elok tu untuk teruskan kehidupan kita? Kesedaran macam itulah sebenarnya yang utama. Selain daripada sokongan-sokongan yang saya cakap tadi itulah, masyarakat, toke-toke kedai, mak ayah, cikgu, sekolah, badan-badan NGO. Memang perlukan sokongan semualah. Kalau betul-betul kita bergabung, insya-Allah boleh kita tangani gejala vape dan rokok. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, daripada saya pula, harapan saya pertamanya untuk remaja, dia kena tahu tentang diri sendiri, sayang diri dia sendiri dulu. Untuk maknanya daripada diri dia sendiri. Sebab remaja dia kena ada diri dia sendiri, baru dia tahu macam mana nak bawa diri itu ke mana. Maksudnya sekarang ni remaja dia banyak pada ikut kawan, pada pengaruh-pengaruh yang luar ni. Itu daripada untuk remaja lah. Daripada diri sendiri lah maksudnya. Dan tu yang kedua, daripada ibu bapa, dia kena pantau anak-anak dia. Harapan saya memang yang tu kena pantau lah. Saya pun sebagai orang tua juga, walaupun cikgu ada anak juga. Jadi saya rasa benda tu, cabaran-cabaran untuk mendidik anak tu, setiap parent kena tahu. Kena ambil tahu dan kena cakna pasal anak dia orang sendiri. Jadi parenting, kalau kita orang yang counselling ni, parenting untuk remaja, untuk anak-anak tu kena ada. Bukannya ayah tunjuk suruh anak jangan buat jangan mokok, tapi dekat tangan dia ada rokok. Itu salah parenting pada saya lah. Itu harapan saya yang kedua untuk ibu bapa. Bukannya ni saya nasihat tu, diri saya pun ada juga tu lah. Jadi yang ketiga, daripada pihak sekolah, dan pihak sekolah ni cikgu lah, apa-apa semua. Sebab kadang-kadang orang pandang sebelah mata, maksudnya dia kata rokok dan vape tu biasa. Masalah biasa untuk isu remaja, untuk budak-budak. Tapi sebenarnya benda ni lah faktor yang macam Cik Mat tadi lah. Dia daripada kecil yang kita nampak, tapi kat situ nanti dia akan jadi masalah besar, daripada dadah ke dadah. Bila dadah faham je lah. Rosak bukan keluarga habis apa semua habis. Lepas tu daripada segi kewangan, ekonomi, macam Cik Bayi cakap tadi. Lepas tu daripada segi jenayah pun ada yang punca-punca daripada situ kan. Dan yang ni harapan. Dan yang last kali saya rasa macam pihak kerajaan pun dia kena ada juga. Maksudnya perketatkan lagi undang-undang vape. Sebab sekarang ni kalau you all pergi ke restoran pasar tengok kan, masih lagi memang benda tu ada, lambang rokok tu memang ada tak kedai, tapi masih lagi gitu. Maksudnya kuat kuasa undang-undang ni masih tak, pada saya macam tak berapa nak tu lah. Sebab sedangkan perokok pasif tu lagi bahaya daripada orang yang rokok tu kan. Kalau tak tahu ni jadi benda tu macam kuat kuasa tu saya rasa bagi sekali, harapan saya tu macam tak sampai lagi lah. Masih kuat kuasa undang-undang tu kurang daripada pihak kerajaan. Itulah harapan saya. Jadi kena ada kerjasama lah semua sekali. Tak kira lah daripada student, macam korang semua pun, masa student pun ada juga peranan korang. Macam saya cikgu, saya mak ayah pun ada peranan saya. Jadi harap kita sama-sama lah bekerjasama untuk penteras rokok dan vape ni. Okay? Okey, dengan ini berakhirlah sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ida Ayu dan Cikgu Azlina sebab dah luangkan masa untuk jawab soalan-soalan kami daripada pelajar-pelajar UPSI.